Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah yang saya hormati lagi saya kasih para habaib, para hubaba, para alim ulama, asatizah yang saya hormati lagi saya muliakan tuan pengurusi masjid, tuan imam, tuan kuasa, tuan haji, puan hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, anak-anak, hadirin hadirat yang saya hormati lagi saya kasihan, sama ada yang hadir secara bersemuka maupun secara online. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Baik. Alhamdulillah, syukrulillah, kita sambung kembali perbicaraan kita yang lalu dalam kitab Baqaratul Amani, muka surat salam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka iaitu daripada sifat ma'nawiyah yang sehingga-hingganya terjemah-terjemah hamba itu memperasankan alat-alat bagi mafhum terjemah mereka itu, maka hendaklah kita tolak demikian itu. Bukan alat, ya, bukan alat. Pada sifat maknawi itu bukanlah alat untuk memahami takluk sifat atau kerja sifat. Dia kata terjemah-terjemah hamba itu memperasankan alat-alat bagi mafhum terjemah mereka itu. Bukan alatnya, maka hendaklah kita tolak demikian itu pada ketika berasa itu dengan tersuci Allah Ta'ala daripada alat. Kalau alat, benda yang Tuhan berhajat pada alat itulah. Macam kita, ya, mata tu seperti alat untuk melihat, sedangkan sifat ni tidak. Pada sifat ma'ani zat ni tak termasuk. Macam mana tak termasuk? Macam mana, ya? Baik, kalau kita melihat dengan apa? Dengan mata. Kalau kita mendengar dengan telinga, itu pun yang menjadikan mata, nak kata dia alat 100% pun tak boleh, sebab bukan dengan mata sebenarnya kita melihat. Walaupun dia kata alat melihat itu mata, ya tak? Alat melihat mata, sebenarnya bukan. Dia ada satu sifat pelihat pada mata. Satu orang kita lihat ada buta celik kan, dia celik tapi buta. Kenapa? Kerana alat pelihat dia tu, Allah tarik fungsi dia. Kalaulah alat pelihat tu yang boleh melihat dengan sendiri, ya, dengan sendirinya, itu pun dah jadi syirik. Mendengar dengan telinga, berapa ramai orang ada telinga tapi tak boleh dengar? Ada. Pendengar ada, rosak jadi pekak, telinga masih ada. Tak. Kita ada pencipta, bahawa Allah yang menjadikan, tetapi pada Allah Ta'ala semuanya qadim. Bila semuanya qadim, zat dia qadim, sifat dia qadim. Bila qadim, tak ada siapa yang nak menolong dia. Yang nak menolong dia boleh melihat dengan apa, boleh mendengar dengan apa, sendiri diri dia. Dapat melihat dengan sempurna, dapat mendengar dengan sempurna, sendiri diri dia. Tak ada siapa yang nak membuat dia, tak ada. Kerana dia ialah Tuhan, dia ialah ilah yang serba-serbi, sifat dia cukup sempurna. Tu. Macam kita, walaupun kita boleh melihat, kita boleh mendengar, menggunakan alat-alat pelihat yang tertentu Tuhan jadikan seperti mata, telinga, ya. Tapi tetap tak putus bahawa sebenarnya zat Allah Ta'ala yang beri kita lihat dengan sifat pelihat yang ada pada alat tadi, mata, pada telinga, ya. Tu. Apatah lagi pada Tuhan, lagi kita tak boleh terima Tuhan mendengar dengan alat pendengar, Tuhan melihat dengan alat pelihat, tak boleh. Tambahan lagi, zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim, tetapi ialah zat yang qadim. Ya, boleh.
bagaimana ilmu tauhid boleh menjadi lisan? Menjadi apa? Menjadi lisan. Lisan. Ilmu tauhid boleh menjadi lisan. Betul, benarlah, betul. Menjadi lisan kita. Oh? Cakapan itu. Menjaga lisan. Bagaimana ilmu tauhid dapat menjaga lisan di situ? Okey, baik. Bagus soalan. Alhamdulillah. Menjaga lisan ni apa? Menjaga lidah, artinya menjaga percakapan jangan tersalah. Contoh, bila ada orang tanya kita tentang ketuhanan Allah, dengan sebab kita belajar ilmu tauhid baru kita nampak yang kata Allah tu apa, Tuhan tu apa, dengan tepat kita boleh bagi tahu, walaupun kita tak pernah melihat zat Allah, tak pernah mendengar tentang apa perkataan Allah secara langsung, macam didengar oleh baginda Nabi Musa AS, dan didengar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, walaupun tidak, tetapi dia sebab belajar tauhid kita menjadi begitu yakin, percaya, membenarkan hati kita, kita yakin tentang diri Tuhan itu ialah sebenar. Diri Tuhan tu. Lalu ada orang tanya, Ustaz, Tuhan pun ada diri ke? Betul, Tuhan ada diri, cuma dia tidak dipanggil, diri dia tu tak dipanggil jasad, diri dia tak dipanggil tubuh. Nampak tu? Itu fakta. Adapun kita ada diri, ada diri kita boleh dipanggil jasad, boleh dipanggil tubuh, boleh. Kenapa? Kerana diri kita namanya jirim. Diri kita ni jirim, sebab tu boleh dipanggil jasad dan tubuh. Adapun pada Allah Ta'ala tak boleh panggil jasad, tak boleh panggil tubuh, sebab dia bukan jisim, bukan jirim. Macam mana kita tahu tu? Macam mana kita boleh jawab? Kerana ilmu tauhid lah, satu cabangan ilmu yang fardu ain, yang mendedahkan segala-gala tentang beza kita dengan Tuhan. Itu sebagai apa nama, dapat menjaga lidah kita, jangan kita temberang, jangan bercakap benda yang salah, tak benar. Salah satu salah apa? Tuhan duduk atas arash, itu salah besar. Tuhan tak duduk atas arash. Bila kata Tuhan duduk atas arash, siapa yang membenarkan, bermakna dia akan bertanggungjawab. Apabila orang yang baru-baru belajar kata, Tuhan pun duduk. Bila Tuhan duduk, pertama dia ada punggung, dia ada kaki, dia bertubuh macam kita ke? Satu lagi, dia pun penat, diri cacap juta-juta tahun penat, maka siaplah arash, dia pun duduk atas arash, macam tu. Tapi kalau itu salah tak? Salah. Pada tak jelas ilmu tauhid dia. Mari soalan lagi. Ustaz, yang cakap Tuhan duduk atas arash itu bukan kuman-kuman Ustaz, ada doktor, ada PhD, peduli kan? Lepas tu mereka tu yang ada doktor PhD cakap Tuhan duduk atas arash tu tak layak mengajar kat sini, tak layak. Pejabat agama pantau tu boleh mengelirukan orang. Keliru kita. Kenapa Tuhan tak duduk atas arash? Kerana zat Tuhan, diri Tuhan itu bukan jirim yang berhajat kepada tempat. Adapun kita, betul, kita berhajat pada tempat. Macam kita sebagai makhluk ialah jirim. Bila jirim, konsep jirim tu, diri yang dinamakan dengan jirim itu memang ada dia berserta dengan tempat, sebab dia berhajat pada tempat. Tak boleh dia kata, aku dengar anak si Fulan tu lahir kan, tak atas tak bawah, tak kiri tak kanan, tak depan tak belakang, apa dia cakap apa? Sedangkan diri makhluk ni jirim, mesti salah satu. Dekat katil hospital le, baru tahu, hospital, bayang kita di atas katil hospital. Penasabahlah pasal diri dia jirim. Atau nak kita kena nampak betul-betul ya. Jelas. Apa beza diri Tuhan dan diri kita makhluk? Kenapa diri Tuhan tak boleh dipanggil tubuh? Diri Tuhan tak boleh dipanggil jasad? Kita boleh. Kenapa diri kita tak boleh pula dipanggil diri yang qadim, zat yang qadim? Boleh pula dipanggil tubuh dan jasad? Kerana diri kita ini ialah jirim. Jirim ni apa jirim? Tiap-tiap benda yang wajib menerima lapang. Kalau tak ada lapang mustahil. Jirim. Mana lapang dia? Sama ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itulah lapang bagi jirim. Maka mesti berada salah satu daripada 6 tadi.
Mesti duduk salah satu. Duduk dua-dua pun mustahil. Aku tengok dia duduk kiri kanan. Tak boleh. Mesti satu saja daripada 6. Boleh? Jaga lidah. Jangan cakap benda yang salah. Itu peranan ilmu tauhid. Bila ilmu tauhid mesti dia berhubung kait dengan ketuhanan. Bahasa Arab dipanggil uluhiyah. Ya? Uluhiyah, ketuhanan. Jadi kita belajar tauhid ni, kita nak mengenal Allah Ta'ala. Dari segi contoh, Allah izinkan kita memberi contoh kepada diri kita, makhluk. Apa beza? Yang paling penting perbezaan Allah dengan makhluk. Kalau kita tak boleh beza, ya, diri Allah dengan makhluk, kita tetap tak lepas tauhid kita. Yang boleh lepas hanya orang yang sedang belajar ni lah. Hari ni tak faham, insya-Allah besok dia faham. Insya-Allah minggu depan, sabarlah. Mesti ada dalam hati untuk faham, untuk kenal. Kalau dia tak faham, ditinggalkan pada belajar, selama-lama tak lepas, bermakna selama-lama Tuhan tak terima, walaupun dia ahli ibadah. Dia yang takut tu, walaupun dia ahli ibadah, dia tak tahu. Dia ingat senang-senang dia tauhid kan, langsung dia orang belajar, dia tak belajar, semayang. Dia yang takut tu, tak lepas. Syarat wajib ain, fardu ain, apa dia? Syarat dia, perkara yang dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh, kerana itulah syarat tu. Kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia. Meninggal apa? Meninggalkan mengetahui ilmu tauhid lah, tak belajar. Takut tu. Tapi katalah, Ustaz dia beriman, Ustaz dia percaya pada Allah dan semua percaya. Baik, itu dipanggil ijmali, jalan borong. Ada pun satu persatu tafsili ni, wujud kidam bakok sampai ke rumah. Dia wajib kena tahu satu persatu. Macam mana nak tahu? Dia tahu dia boleh mengajarkan orang lain, dan kalau orang bertanya dia boleh jawab spontan. Dia boleh ngajar. Lulus. Bila dah boleh mengajar, dia tak boleh abaikan. Kalau orang minta nak belajar, dia tak nak. Tak apalah, saya belum boleh. Kalau belum boleh, tak apa. Saya sibuk lah. Sibuk, tengok betul-betul tak ada sibuk. Umpamanya dia kelas dah penuh ke apa semua, baru boleh lepas. Kalau tak lepas tuntut juga. Yang dah reti pun tak lepas. Pasal dia tak nak ajar orang. Tu pentingnya tuntutan fardu ain tauhid. Daripada dia belajar sampai dah faham, sampai dia dah boleh ngajar, wajib ditolong ajarkan saudara dia. Ya? Tak boleh kata, saya tak ada pelajar Ustaz. Isteri kamu, anak-anak kamu, itulah mereka yang nak ditolong tu, wajib tu. Ya? Tu. Bagus soalan tu. Boleh tak tadi? Alhamdulillah, boleh. Begitulah tuan-tuan. Kalau ada apa-apa kemusykilan, cepat tanya. Ya. Baik, jadi hari ni kita bicara bab apa ni? Bab kalam. Kalam artinya berkata. Bila cerita bab kalam, bermakna kita nak habis dah penghujung bab sifat-sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani daripada hayat, kudrat, ilmu, iradat, kan, sama, basar, kalam. Kalam dah penghujung sifat ma'ani zat. Ya. Jadi dalam sifat ini, yakni sifat ma'ani ni, ya, harus kita kena tahu, mana wajib kita kena reti bahawa sifat-sifat ma'ani sifat yang bangsa ada. Apa bangsa ada? Kalau Tuhan buka hijab, kita boleh lihat zat Allah Ta'ala. Kenapa macam mana boleh lihat? Sebab ada sifat ma'ani ni lah. Kita boleh lihat macam mana kudrat, macam mana iradat, macam mana hayah hidup Allah Ta'ala, macam mana. Kalau pada kita, ada tak sifat hayah? Ada. Sifat penghidup? Ada. Bukan sifat penghidup tu menghidupkan yang lain, bukan. Kita boleh lihat, kalau orang tu hidup, macam mana dia hidup. Kalau orang tu mati pula, macam mana. Tak. Jadi pada zat Allah Ta'ala besok, kita boleh lihat zat Allah Ta'ala tu hidup macam mana. Hidup yang dalam keadaan tak sama macam kita. Hidup tak bertempat, kan. Hidup dengan semua sifat-sifat ma'ani yang 6 lagi tu ada pada dia. Sifat berkuasa, sifat berkehendak, semua ada. Dapat dilihat besok. Itu sifat bangsa ada. Dipanggil bangsa berwujud. Wujudi. Lain pada sifat ma'ani, semuanya ghairu wujudi. Bukan kata dia tak ada, tapi dia bangsa sungguh. Ni.
Itu sedikit uraian tentang sifat ma'ni. Yang ni pula dia kata, maka iaitu daripada sifat-sifat ma'nawiyah, lepas pada ma'ni ma'nawiyah. Kalau kalam ma'nawiyah dia apa? Mutakaliman. Kalau kudrat ma'nawiyah dia apa? Kaunuhu qadiran. Tak? Maka iaitu penghidup tu, ni sambung pada yang dulu ni. Maka iaitu penghidup ialah daripada dalam kotak kalau daripada luar kotak tu dia kata maka iaitu hidup tu daripada sifat-sifat ma'nawiyah, maknanya kaunuhu hayan lah, keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat penghidup tu, sehingga-hingganya terjemah hamba itu memperasankan alat-alat bagi mafhum-mafhum terjemah, seolah-olah dengan sifat hayah ni, sifat penghidup ni menjadi satu alat juga pada sifat-sifat yang lain. Dengan sebab sifat penghidup ni yang lain semua hidup. Jadi sebenarnya dia bukan alat. Sebenarnya penghidup ni bukan alat, tetapi satu sifat yang tidak berpisah, yang tidak bercerai tanggal dengan zat. Itulah dia hayah. Ya. Maka hendaklah kita tolak demikian itu yang mengatakan kalau penghidup ni pun jadi alat pada sifat-sifat yang lain. Tak kena. Tak kena. Maka hendaklah kita tolak demikian itu, kata dalam ayat ni dah. Pada ketika berasa itu dengan tersuci Allah Ta'ala daripada alat. Bukan sifat penghidup itu sebagai alat, bukan. Maka pada sangka hamba bahawasanya, mana sesungguhnya tersilaplah oleh orang-orang yang dahulu pada terjemah kepada demikian itu, kalau dia kata alat, sifat penghidup ni sebagai alat pada yang lain. Dengan sebab kurang menghalus-halusi pada cakapan Melayu. Bermakna Tuan Guru ni berhati-hati dalam memberikan terjemah pada satu-satu kalimah tauhid, khususnya dalam bab sifat ma'ani ni, pada cakapan Melayu dan Arab, dua-dua bahasa ni. Padahal tiap-tiap daripada lafaz Arab yang 7 itu, wujud hayah, ilmu, iradat, qudrat, sama basar kalam ni, 7 sifat tu ada baginya 2 makna. Tiap-tiap satu kalimah seperti hayah, qudrah sampailah kalam tu, ada baginya 2 makna. Satunya masdari, yang keduanya ismi. Apa dia makna masdari dan apa dia ismi? Baik, contoh kita kata kudrat. Kudrat mana dia punya masdari, mana dia punya ismi. Baik, ismi, kudrat tu artinya berkuasa. Itu ismi, menunjukkan sifat itu yang ada pada zat, belum bekerja lagi, belum buat apa-apa lagi. Sifat yang ada pada zat, bila dia menjadikan sesuatu, artinya barulah kita boleh sebut dia berkuasa menjadikan sesuatu. Ditanya lagi, dengan apa dia berkuasa menjadikan sesuatu? Jadi jawapan dia, zat Allah Ta'ala berkuasa menjadikan sesuatu dengan sifat berkuasa. Jangan sifat berkuasa. Sifat berkuasa itu ismi, sebab dibangsakan kepada diri dia, zat dia ada sifat itu. Bila dia berkuasa, dah melangkaui, dia buat ni, dia buat itu, dia buat apa semua, itu namanya dia berkuasa, bukan berkuasa lagi. Sifat berkuasa hanya pada zat, tu ismi. Berkuasa bila dia nak menjadikan sesuatu tu, dia menjadikan sesuatu, itu bukan berkuasa, berkuasa. Jadi zat Allah Ta'ala menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Dengan apa dia jadikan? Dengan sifat berkuasa, bukan sifat berkuasa. Nampak tak? Dua mana? Satu ismi, satu masdari. Tentang ilmu pula, tentang ilmu. Satu maknanya ismi. Apa ismi?
pengetahuan. Itu ismi, menunjukkan sifat ini ada pada zat. Ismi itu zat, pengetahuan itu sifat. Bila dia mengetahui, dia tahu itu, tahu ini, bahkan tahu segala-galanya, itu dinamakan masdari. Jadi zat Allah Ta'ala mengetahui dengan apa? Dengan sifat ismi, pengetahuan. Nampak tak? Ada tiap-tiap satu kalimah tu, tiap-tiap sifat tu ada dua makna. Satu makna ismi, satu makna masdari. Nampak? Cuba bagi contoh, sifat apa? Sifat, contoh, sifat hayah. Sifat hayah artinya apa? Pehidup, ya. Sifat pehidup zat Allah Ta'ala. Hayah artinya pehidup, bukan hidup, bukan menghidupkan, bukan. Hidup, menghidupkan, itu bukan sifat. Yang dimasukkan sifat ialah pehidup. Tu sifat ismi, sifat yang dibangsakan pada zat. Ada sifat ini pada zat, apa? Pehidup. Habis hidup tu, hidup dipanggil masdari. Kalau sebut sifat pun mesti letak masdari, pasal dia bukan sifat sebenarnya. Dia ialah hasil daripada ada sifat ismi tadi, sifat pehidup, maka hasil dia hidup. Kalau tiada sifat pehidup, hasil dia mati. Tiada sifat pehidup, lazimnya mati. Aku tu dah tak hidup lagi, aku tu dah tak gerak dah, baru lepas kena langgar lori, umpama tak? Artinya dah tiada lagi sifat pehidup, artinya mati. Gitu. Jadi apa dia? Tak apa. Ismi. Boleh tak kalau kita dua makna okey, baik. Boleh nak letak pada diri kita, tapi mesti tahu dia punya mukhalafah pula. Sebab mukhalafah tu tak lari, mesti ada pada zat Allah Ta'ala. Boleh nak kata pada kita pun ada sifat ismi dan masdari. Contoh, kudrat. Pada kita ada tak sifat kudrat? Ada. Sifat berkuasa yang ada pada diri kita. Baik, kemudian ada tak sifat masdari kita? Sifat masdari kita ialah apa? Berkuasa. Berkuasa kita apa? Artinya bertenaga. Boleh buat satu perkara. Baik. Adapun pada zat Allah ada tak sifat kudrat? Mesti ada. Sifat kudrat, sifat berkuasa. Dan ada tak sifat masdari? Ada, iaitu berkuasa. Apakah perbezaan dia? Ini bahaya. Kalau kita tak tahu beza, bermakna kita dengan Allah Ta'ala sama tak? Contoh, kita pergi niaga, katakan niaga tak? Nak jual apa? Nasi lemak. Mesti dapatkan santan. Orang komen, kalau nasi lemak santan yang sana santan kelapa tu, kopek tu parut. Kalau sama kotak tu kurang sedap, mendak pun. Orang komplain, kita pun buat lah. Kopek kelapa. Kena ada tenaga tak? Tenaga. Dua jenis orang, satu belajar tauhid, satu tak belajar. Kopi tepak. Banyak yang kau hari ni. Ya je dah order banyak. Bukan 50 biji kelapa kamu. Kuat kau, kuat. Yang jenis tak belajar ni. Gagah kau ni. Memanglah. Daripada mana datang kuat kau? Aku hari-hari minum Milo. Minum Milo, anda jadi sihat dan kuat. Biar. Minum holik dan dapat apa? Tu. Dia pegang betul pada adat. Itu adat tu. Minum dapat sihat kan? Dia pegang pada adat. Mana Allah Ta'ala? Maka pada ketika itu dia menganggapkan kekuatan pada dia ialah kuasa dia. Dia berkuasa sendiri dia. Tenaga tu dia nampak apa dia makan. Dia makan apa? Aqua kayu, tongkat ni, kan? Tu sauda, dia nampak tu je.
tenaga datang daripada makanan. Dia bukan nampak datang daripada Allah Ta'ala. Tapi orang yang mengaji, kuat macam mana bukan 100, bukan 150, 100 biji biasa je. Tapi dalam hati dia, yang menjadikan tenaga bukannya kopi jantan, bukan tongkat ali, bukan. Minum tu biasa kesedapan dia. Tapi yang menjadikan tenaga yang keluar tu, tetap 1 detik tak lepas pada Allah Ta'ala yang menjadikan. Kerana kuasa yang pada Allah Ta'ala dinamakan kuasa yang zati. Kuasa yang pada zat tu ialah kuasa yang zati. Daripada diri pada zat Allah Ta'ala yang qadim, yang tak ada awal, tak ada akhir, yang bukan dibuat oleh sesuatu pun, sesiapa pun tak boleh nak buat kuasa yang ada pada Allah. Adapun kuasa yang ada pada kita, kudrat juga namanya. Kalau berkuasa juga namanya. Tetapi tak 1 detik pun kuasa pada kita itu lepas daripada zat Allah Ta'ala tadi yang mempunyai sifat berkuasa, yang sentiasa menjadikan kuasa yang ada pada kita. Adapun pada kita, zero. Tak ada apa. Siapa kata kuasa dia datang daripada tongkat ali? Syirik. Siapa kata kuasa datang daripada batu sauda? Syirik. Artinya apa? Menetapkan dalam hati dia masih ada satu kuasa selain pada kuasa Tuhan. Ada kuasa dia? Nampak? Nampak tuan-tuan? Mesti kita kena kerti beza. Tenaga yang ada pada kita bukan sendiri-sendiri dia, bukan datang dengan sendiri, tetap datang daripada Allah. 1 detik pun tak lepas. Tak percaya ketika kita diserang stroke, semua cantik lagi, kaki dia tegap lagi, tangan tegap, tapi dah kong, dah kejam, cakap pun tak ada lagi surau. Aku tak boleh jalan. Kalau kuasa tu ada pada diri sendiri, jalanlah, bangunlah, pergi kerja. Nah, mana kuasa kamu selama ni kamu kata ada dengan sendiri? Bila dia tak ada, boleh dapat balik tak? Tapi bila Allah nak bagi, dia takdirkanlah. Okey, kebetulan anak dia ke jiran dia jumpa tempat ni. Oh, tukang urut ni handal lah. Allah beri kelebihan. Nampak Allah pula. Allah beri kelebihan pada dia, insya-Allah dia boleh baca-baca, lepas tu boleh dia boleh picit, lepas tu boleh baik balik. Insya-Allah dia ada ilmu kat situ. Jom pergi. Ni Allah nak takdirkan dia baik dengan bersebab lah. Urut lama kurang. Boleh lah. Boleh tu siapa? Allah Ta'ala ke tukang urut? Kalau dia nak gagal, dia akan kata tukang urut ni lah. Itu celaka tak celaka je. Daripada sakit, sihat, baik, balik. Tak ada Allah Ta'ala. Tapi orang yang dapat kurniaan iman ni, daripada sihat lagi dia dah balik pada Allah Ta'ala. Dia sakit lagi lah terus, Allah Ta'ala nak tarik. Mungkin dia bagi aku rehat masa ni. Dah. Dia bagi balik dengan sebab ubat ke, urut ke, dengan sebab. Sebab soal sebut, waja'alna likulli syai'in sababa. Sebab tu kita jangan terus putus asa. Selagi boleh, ikhtiar. Tak apa, tak salah. Ya? Tapi etikad ni, sakit daripada siapa, sihat daripada siapa, boleh sembuh balik daripada siapa. Jangan pegang pada yang zahir tu. Nampak? Bagus soalan Imam. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan ya? Yang penting kita kena tahu perbezaan. Perbezaan. Kuasa memang ada kuasa. Boleh buat tu, boleh buat ni. Tapi adakah kuasa datang daripada diri sendiri atau daripada Allah Ta'ala yang menjadikan? Maka orang yang mengaji tauhid, insya-Allah dia akan nampak datangnya kekuasaan pada diri dia 1 detik tak lepas daripada zat Allah Ta'ala. Mana dalil dia? Hadis Nabi SAW, la tataharraku zarratan illa biiznillah. Tak berlaku walau 1 zarah sedetik, sikit je, takkan berlaku illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Habis yang ada pada dia apa? Usaha, ikhtiar, usaha buat yang terbaik. Faham usaha ikhtiar ni, insya-Allah mudah-mudahan maju kita. Anak-anak muda kita kan, bangsa-bangsa kita nampak alhamdulillah dah pandai, berniaga pun ada yang dah pandai, kerja bengkel pun dah pandai, yang jaga, buat yang repair kita Continental pun pandai. Biasanya orang kafir kan. Kenapa? Berkat usaha ikhtiar lah. Dia belajar, dia baiki, akhirnya dia dapat mencapai perkara yang kita kata dulu, kata tak dapat capai, dia dah dapat capai. Alhamdulillah. Satu kebanggaan kita. Baik. Jadi segala kebolehan, segala kemampuan, segala apa pencapaian yang mereka dapat itu hasil pada mana? Ni yang 2 perkara ni. Sama ada dia rasa diri dia sendiri
dapat dengan sendiri atau memang dia dapat, ini kurniaan Allah Ta'ala. Walaupun dia masuk kelas khusus, dia belajar, dapat ilmu, dia bila dapat, dia tak pandanglah pada yang tukang ajar, dia tetap balik pada asal. La tataharraku zarratan illa biiznillah. Siapa bagi dia akal sihat, siapa bagi dia keceriaan, kepandaian, dapat mengingat benda-benda itu sampai dia boleh buat, macam orang yang tak beriman pun boleh buat, dia boleh buat. Keyakinan dia kepada Allah SWT, itu mesti diterapkan supaya dia sentiasa takkan putus asa, sentiasa ada yang membela dia, sentiasa ada menunjuk dia. Tu nampak tuan-tuan ni? Jadi makin hebat, makin tinggi, makin besar mana pencapaian, dia tetap makin tunduk dengan Allah Ta'ala. Sebab dia yakin, banyak mana pun dia dapat, memang Allah Ta'ala nak beri pada dia. Usaha ikhtiar ni sebab aja, dia tak beri bekas pun. Tak. Tetap tak lepas pada Allah Ta'ala. Itu yang penting sekali. Jangan kita pegang pada usaha ikhtiar kita. Lebur nanti, rosak akidah kita. Pegang. Macam mana dah boleh dapat? Macam mana boleh dapat sampai 7A, 9A, 12, 11A, 12A? Kenapa biasa dapat? Memanglah mak aku hantar tuition. Dia pegang kat tuition. Tuition memang kena buat, belajar lebih, memang kena belajar lebih, tapi bila dapat tinggalkan tu semua, tu tak boleh bekas. Allah Ta'ala saja yang beri bekas pada kepandaian. Sebab itulah bila dapat, alhamdulillah. Itu rahsia alhamdulillah tu. Balik-balik pada asal. Baru selamat akhirnya. Mak tuan-tuan ya. Jadi biasa kalau terima keputusan cemerlang anak-anak kita, ingat balik pada Allah. Alhamdulillah, dia telah memberikan hidayah, petunjuk pada kita, ilham supaya kita belajar betul-betul. Itulah kau tinggi macam mana pun, tauhid tak boleh tinggal. Ingatkan dia. Besok masuk universiti mana, jangan lepaskan ni. Bila ada kelas-kelas ya agama tauhid, ikut pesan betul-betul. Supaya dia kenal siapa sebenarnya yang menjadikan apa pun juga kejayaan. Itu kena mesti kita terapkan. Nabi suruh kita daripada awal lagi, bukan dah balik baru nak belajar, jangan salah faham. Bila dah balik itu kewajipan. Ni sebelum balik ni 7 tahun tu, ibu ayah mesti kena bimbing dia dalam bab agama. Bila agama ada berapa? Ada 3. Mana tauhid dia, mana fiqh dia, mana tasawuf. Memanglah dia tak boleh hafal lagi, budak-budak kan. Okey, tak apa, ikut ayah. Fiqh, semayang. Tauhid, ayah kena ajar. Allah tu apa? Yang mesti kita kena tahu berapa tentang Allah Ta'ala. Tu. Daripada 7 tahun Nabi dah ingatkan. Supaya bila dia balik, dia dah bernas dah. Dah ada Allah dalam hati dia. Itu kita nak tu. Jadi yang salah nanti, anak dah 7 tahun, yang salah ingat ayah dan ibu dia. Ya? Kenapa 7 tahun tak didedahkan dengan tauhid? Kenapa? Okey Ustaz, saya dah hantar sekolah agama. Alhamdulillah, hantar sekolah agama. Baik. Balik semak. Hari ni belajar apa nak kat sekolah? Tentang wujud ayah, cuba terangkan apa dia wujud. Dia terang apa ni, dia tahu tak apa ayah betulkan. Macam tu. Kalau tak, jom sini, kau duduk sebelah ayah. Hari malam ni kita belajar tauhid. Duduk, dengar Ustaz cakap. Sama tak dengan sekolah? Itu. Jadi berkembang sampailah dia cukup umur 15 tahun, masa dia nak menggunakan ilmu yang telah kita asuh daripada 7 tahun lagi. Senang ke susah? Tentu senang. Bayangkan tuan-tuan, kalau semua ibu ayah begitu, tak akan berani orang kafir menipu. Tak akan berani menipu kita. Baru ni apa berlaku? Tahu? Apa yang nama Ren ujung Tanjung Ren, apa nama tu? Kan? Tahu kan cerita tu kan? Fak Islam. Kalau kita jadi bahasa kasar, bapak engkau Fak Islam. Itu yang tersumbat tu, yang tembak tu. Alhamdulillah, Islam lah ni dah fak apa? Apa kena-kena? Kalau kita bahasa kasar itulah, tapi maknanya kalau dia berani pentik Swiss, yang dia kata yang dia fak tu Islam, kita yang ada perasaan macam ni, nak diam. Betul syukur tu ada orang yang bangkit tu. Jadi sebenarnya itu sentimen. Jangan bagi ada. Kenapa? Kerana kita yakin dengan Allah tu ada. Tak lama lepas tu kena. Tak ada orang ni, tak ada orang dibangkit. Siapa gerakkan tu? Allah Ta'ala. Kita seboleh-boleh jangan ada perkara itu berlaku. Pasal mengecewakan kita. Allah patut disembah ni, kau hina-hina lagi. Itulah cerita stokin lagi tu. Kan? Jangan kita biar diam gitu. Itu dah bila sebut Allah, bila sebut Nabi Muhammad, walaupun dengan karikatur, dengan lakaran kartun umpama kan, pun mesti ada yang menegur supaya jangan diteruskan.
Kesalahan yang sangat besar. Babitkan undang-undang, betul tak? Jadi perasaan kita mesti wajib dijaga, wajib kita pertahankan maruah kita. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah bagi selamat lepas ni. Tak ada siapa yang berani nak menggugat agama kita. Kita pula dengan agama kita jaga betul-betul. Jaga tauhid kita, jaga fiqh kita, jaga tasawuf kita. InsyaAllah lah, ya. Akan kita diberi pertolongan Allah Ta'ala, ya. Gitu. Sayang, mesti kena sayang agama kita. Pasal apa? Pasal wajib dicintai ni dua ni, Allah, Rasul. Bila sayang Allah, kasihkan agama dia. Kita tak boleh macam dulu lagi diam, tak boleh. Boleh? Alhamdulillah. Lagi ada. Dah sampai masa dah ten dulu. Ya. Cukup dululah. Ya, insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Kadang kita lebih bersedia, ya. Itu dia, mudah-mudahan, ya Allah. Baik, tandalah kat situ dulu. Tersuci Allah Ta'ala daripada alat. Maka pada sangka hamba bahawasanya tersilaplah oleh orang-orang yang dahulu pada terjemah kepada demikian itu. Macam mana salah dia? Salah dia tu, contoh, bila kata kudrat, maka dia terjemah dengan maha berkuasa. Itu silap. Bukan maha berkuasa, itu makna apa? Masdari. Bukan maha berkuasa. Kudrat artinya berkuasa. Tu tersilap terjemah, nanti orang salah faham. Sama je lah Ustaz, berkuasa dengan berkuasa tak sama. Berkuasa sifat, berkuasa hasil sifat. Gitu, ya. Baiklah, tanda situ dulu, insyaAllah. Benda ni akan diulang sampai kita faham betul-betul. Sampai reti. Memang saya niat, saya mengajar ni, saya nak ni semua boleh mengajar besok. Boleh mengajar. Kalau boleh masuk ke masjid, Alhamdulillah. Kalau tak boleh, anak isteri pun muncul dah. Itulah, ya. Itulah cara kita kasihan pada keluarga kita sendiri. Itulah cara dia. Sampai dia boleh lepas ni, boleh jawab besok ni di depan Tuhan, ya, di alam barzah, lepas dia. Soalan pertama ingat, man rabbuka tu memang tak lepas. Man rabbuka, mar rabbuka, siapakah Tuhan kau? Dia tak tanya man Allahkah. Tak, tapi man rabbuka. Baik orang Islam, baik orang kafir. InsyaAllah yang bakal boleh jawab orang yang mengaji, kenal sifat-sifat Allah. Bila Rabb, ingat, zat, sifat, af'al. Kalau Allah tak ada. Kalau Allah nama ismun li zati, tak ada zat, sifat, af'al. Tapi kalau Rabb ada tiga, zat, sifat, af'al. Kalau Allah ismun li zati, bismillah, dengan nama Allah. Kalau Rabb zat, sifat, af'al, mesti kita kena tahu. Ada berapa, apa dia zat, apa dia sifat. Ini kelas tauhid aja dia. Jadi saya kalau terlepas cakap terkasar tadi, saya tarik balik, ya. Bukan tujuan pasal, tapi itulah. Kalau lah agama kita nak diinjak-injak, macam mana perasaan kita itu, saya nak bayangkan begitu, mesti sangat salah. Siapa yang nak buat? Orang yang dalam hati dia ada iman. Itulah dia, ya. Baiklah, ditanda situ dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.